sebagai pusat hiburan atau tidak. Ya. Yang Mak Menteri, kalau Kang Sah, nanti ya. Kalau Kang Sah minta pelancong tak pulang. Pelancong tak pulang itu kan salah kita. Ya, mereka datang melancong dan kita menerima dan saya nak beritahu promosi kita untuk pelancongan sebenarnya ialah kepada mereka yang mempunyai kuasa ada pendapatan lah. Kerana bila mari sini pergi duduk di hotel, resort, mesti ada duit. Kita nak kualiti punya pelancong. Kita tak pernah nak nak memanggil pelancong-pelancong yang datang negara kita tahu bahawa dia bukan datang sebagai pelancong, tapi dia datang kerana dia nak ambil kesempatan melawat negara kita, lepas tu duduk di sini. Tapi kalau dia tak balik, itu bukan salah Kementerian Pelancongan, tapi penguatkuasaan itu harus dilakukan oleh immigration lah. Ya. Jawab. Dia tak puas hati lagi dengan nyanyian. Masih. Sikit lagi. Dan balik kepada isu berkenaan dengan pengurusi Tourism Malaysia. Tadi Yang Berhormat Menteri memberikan justifikasi pelantikan beliau kerana pengalaman beliau dan juga bahasa beliau. Kalau kata bahasa Mandarin, saya nak maklumkan kepada Yang Berhormat Menteri, Dato' Sri Dr. Nguyen Nguyen dia tidak cakap bahasa Mandarin yang baik. She was not a Chinese educated dengan izin. Kalau bahasa Mandarin yang baik, Yang Berhormat Putih lagi baik. Dia punya bahasa Mandarin baik. Dia daripada Chung Hua Seremban. Dia lagi layak. Cuma saya nak tanya kepada Yang Berhormat Menteri. Sebab Yang Berhormat Menteri kata pelantikan Dr. Nguyen Nguyen untuk fokus kepada pasaran di China. Ini minggu pertama beliau menjadi pengurusi Tourism Malaysia. Minggu pertama, 8 hari bulan Julai. Dia lantik 1 Julai kan? Just 1 week. Mana dia sekarang? Dia bukan di China. Dekat Mumbai. Dekat India. Dia pun kata, pasaran India ni penting. Kalau pasaran India penting, adakah kita nak lantik seorang pemimpin MIC, Dato' Sri Sami Walu untuk jadi pula pengurusi kedua untuk pasaran India? Jadi saya rasa justifikasi Yang Berhormat Menteri itu tak berapa tepat. Dan saya haraplah, memang saya bukan nak mencabar kuasa Yang Berhormat Menteri untuk melantik sesiapa. Memang nak melantik sesiapa itu kuasa lah Menteri. Di peringkat negeri pun sama. Tetapi saya hanya nak maklumkan kepada Yang Berhormat Menteri supaya pastikan beliau ini tidak berperangai macam semasa menjadi menteri. Melancong ke mana-mana, melancong ke seluruh dunia, travel first class, pakai berjuta-juta ringgit taxpayers money untuk beliau melancong. Saya nak pohon menteri supaya pantau beliau. Pastikan dia punya kerja ialah untuk menguruskan tourism Malaysia dan bukannya untuk melancong. Terima kasih. Saya sebut tadi, saya kata Datuk Seri Dr. Nguyen Nguyen, selain daripada boleh berbahasa Mandarin, dia pun boleh dialek. Jadi dia pun seputih Hakka pun boleh. Hakka pun boleh. Kita tak cakap boleh seputih. Sebab saya bukan cakap dia hanya boleh berbahasa Mandarin. Saya cakap juga dia ada dialek. Orang Cina suka datang ke negara kita kerana kita ada cakap dialek semua. Hokkien ni semua ada. Jadi dia boleh. Dan saya tidak fikir kalau Mandarin kita tak bagus, kita tak bagus sangat, kita tak boleh nak menarik perhatian orang untuk datang negara kita. Ya, kita bukan di China pun saya percaya banyak juga mereka yang datang daripada province-province. Saya pernah pergi ke Beijing. Saya beritahu kepada seorang Setiausaha Agung Setiausaha Komiti Komunis Beijing. Saya kata kepada dia, you faham ke apa dia cakap? Itu yang datang dengan saya tu adalah orang China daripada Canton, Guangzhou. Dia kata, menteri dia kata, bukan sahaja dia cakap dialek Cantonese saya tak faham, dia cakap Mandarin pun saya tak faham. Ya, ni betul ni. Sebab negeri China tu besar. Ya, bila Mandarin tu pun dia banyak slang dia. Jadi saya tidak fikirlah iaitu kurang fasih dalam bahasa Mandarin itu akan mencacatkan keupayaan beliau untuk menjadi seorang pengurusi. Dan Yang Berhormat, saya lantik dia 2 tahun. Dia baru seminggu
pergi ke Mumbai, apa salahnya? Ya. Dok ada lagi 103 minggu lagi. Lepas ni saya pesan ke dia, saya bagi tahu kata apa ni Datuk Sri Nyanyan, lepas ni you concentrate ke China. Sebab Yang Berhormat rasah dulu dan sekarang Seremban tak puas hati. Kerana you pergi India dulu. Jadi lagi 100 minggu lagi concentrate China, jangan nak pergi India lah. India biar saya pergi, tak apa. Menteri kami hanya bimbang nanti menteri selepas PRU ke-14 kena jadi pula MTB punya chairman. Red Bean duduk Red Bean pula apa ni Yang Berhormat PJU duduk. Ni tuan Tuan, Yang Berhormat Menteri kalau dia berjalan pun dia menggunakan wang yang telah diperuntukkan untuk kementerian itu yang mesti dibelanjakan. Kerana di dalam kerajaan ni kalau wang diperuntukkan bukan kerja kita untuk nak save duit ni. Kalau dia telah diperuntukkan, Yang Berhormat pun bahas setiap tahun kan, bajet. Dia telah diperuntukkan, kena belanjalah. Jadi kalau dia pergi ke luar negara sekalipun, itu adalah daripada peruntukan yang sedia ada. Jadi tidak orang kata apa, bukan mengambil wang daripada mana-mana tempat yang lain, wang yang sepatutnya dibelanjakan untuk sekolah ke dia ambil untuk dia pergi melancong, tak. Ini wang yang telah diperuntukkan pada tiap-tiap tahun untuk kementerian itu, ya. Jadi tak ada salah. PJU nak tanya? Kuala Kangsar ni. Sini. Tadi saya nak kata kita bimbang bahawa menteri nanti macam menteri yang berpengalaman, yang dikatakan berpengalaman, yang sebelum ni tidak dapat menarik pelancong daripada China. Sekarang dikatakan sudah cukup berpengalaman untuk menarik pelancong China sebagai pengurusi bagi MTB, Malaysian Tourism Board. Saya takut kalau kriteria macam itu digunakan, selepas PRU nanti kita kena lantik menteri jadi chairman kepada MTB nanti. Saya kata 1.5 juta itu bila saya sebut dibandingkan dengan 400 juta, maknanya jumlahnya kurang. Bukan makna tidak berjaya menarik, ya. Sebenarnya 1.5 million yang datang itu pun satu jumlah yang besar dah. Tapi kita nak lebih lagi. Jadi Yang Berhormat jangan silap. Saya bukan kata dia tak berjaya, dia berjaya. Cuma kita nak lebih lagi, ya. Iaitu kalau sekarang kita dapat 1.5 million, kita nak lebih lagi. Jadi untuk nak lebih lagi ni, dia kena kerja kuat lah. Sebab tu kita lantik dia. Jadi kita walau bagaimanapun, sebagai menteri, saya nak beritahu, dia telah berjaya meningkatkan jumlah pelancong yang datang ke negara kita. Dibandingkan pada tahun-tahun sebelum itu. Yang mana dia tidak menjadi menteri. Dan bukan itu saja. Daripada tourismnya receipt pun, dia dapat meningkatkan. Jadi statistics cannot lie. Dan dia dapat menunjukkan bahawa segala tuduhan Yang Berhormat PJU dengan Seremban itu adalah memang tidak boleh dipakai lah. Ya, aloh. Jalan aloh. Bukit Bintang. Terima kasih. Bukit Bintang. Terima kasih Yang Ketua. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Pelancong dari negeri China yang diaktifkan oleh Yang Berhormat Menteri 400 juta. Hanya 1.5 juta datang ke Malaysia. Apakah sebab dan punca utama mengapa pelancong-pelancong dari negeri China tidak datang ke Malaysia dengan ramai-ramai seperti negeri Singapura, Thailand? Saya difahamkan bahawa di negeri China pelancong Malaysia, Tourism Board Malaysia mengiklankan di negeri China dalam bahasa Inggeris. Inilah satu silapan, saya rasa tidak boleh dimaafkan. Saya rasa sepatutnya bahasa Mandarin seharuslah dipakai, diiklankan di negeri China, bukan dalam bahasa Inggeris. Bolehkah Yang Berhormat Menteri beri penjelasan dalam topik ini? Saya setuju. Yang itu saya setuju. Agak satu kesilapan yang besar kalau kita mengiklankan di negara China dalam bahasa Inggeris. Ya, saya setuju 100%. Lepas ni kita pergi jalan aloh, Yang buat janji dengan saya, makan. Soal kedua, yang keduanya sebenarnya selain daripada itu, kurangnya apa ni orang kata apa kehadiran pelancong-pelancong Cina ke negara kita ialah kerana flight, kurang penerbangan.
jika dibandingkan Thailand, saya kira kalau Beijing ke Bangkok dan Beijing ke Singapura, ini apa turisme Islam? Oh ya. Nak tanya turisme Islam ke apa ni? Turisme Islam. Ya okey. Dah. Nanti. Saya nak register dulu. Inilah Tan Sri menteri yang cukup mesra. Dia pun tukar sikit, watak pun lembut sikit. Sebab bila dia jaga kebudayaan tu, nampak macam ketua tarian panggung negara punya. Terima kasih. Jangan penipu lara dah. Jadi apa ni flights ya. Bandingkan Beijing Singapura, Beijing ke Bangkok, Beijing Kuala Lumpur, memang Beijing Kuala Lumpur kalau kita banding trafik dia cukup berkurangan, dan inilah sebabnya mengapa kalau kita tengok banding pelancongan yang pergi ke Singapura dan ke Thailand lebih daripada kita. Namun kita nak ambil kesempatan oleh kerana Singapura sebuah negara yang kecil, kita bekerjasama dengan SIA. Saya telah minta supaya Tourism Malaysia bekerjasama dengan SIA supaya kita boleh mengambil mereka yang pergi ke Singapura itu. It's just a causeway away saja ke Johor Bahru. Dan sebab itu kita ada buat banyak produk-produk pelancongan di kawasan-kawasan selatan supaya mereka yang berkunjung ke Singapura akan juga dapat berkunjung ke selatan Semenanjung, kerana kita, dan saya setuju, kita tak mau yang Muhammad kita tak mau day tripper sebenarnya. Kita mau orang yang duduk dan bermalam supaya kita akan dapat tourism receipt yang lebih ya. Kota Tinggi. Kota Terengganu. Ya, terima kasih Yang Ketua. Saya ingin merujuk pada produk pelancongan. Pada tahun 2007, Kementerian Pelancongan telah memberi peruntukan ya kepada Pasar Payang untuk dibaik pulih dan ubah suai, di mana semua kerja telah siap untuk dokumen tender. Tetapi bagaimanapun pada tahun 2008, Menteri Besar yang baru iaitu Yang Berhormat Datuk Muhammad Said telah membatalkan projek tersebut. Dan pada tahun 2012 telah mengumumkan sebuah hotel 5 bintang Pangsa Puri akan dibina di tapak bersejarah sebuah ikon Terengganu yang juga merupakan pasar yang ketiga paling popular di Asia untuk dirobohkan dan dibinakan hotel dan Pangsa Puri. Jadi di sini saya ingin bertanyakan, apakah sikap atau pandangan Kementerian Pelancongan kerana sudah memang diiktirafkan dengan memberi peruntukan pada tahun 2007 lagi, dan juga 22 NGO Terengganu telah menyerahkan satu memorandum pada Datuk Seri Najib sendiri pada 23 Februari, termasuk Dewan Perniagaan Melayu, China, India, Persatuan Pasar dan sebagainya, untuk membantah perobohan ikon dan juga aset terutama Malaysia yang merupakan pasar ketiga paling popular di Asia. Saya mohon pandangan. Terima kasih. Yang Muhammad, sebenarnya kalau Yang Muhammad nak dapat jawapan yang tepat, mesti diajukan soalan ini kepada Menteri Besar Terengganu. Kerana Pasar Payang ni, Pasar Payang kan? Pasar Payang ni dia terletak di bawah bidang kuasa Majlis Perbandaran Kuala Terengganu. Dan bukan Jabatan Warisan Negara. Jadi oleh sebab itu ia tidak diwartakan di bawah Akta Warisan Kebangsaan 2005. Jadi daripada segi kementerian kita tidak ada berkemampuan untuk menghalang kerajaan negeri daripada melakukan apa sahaja terhadap pasar ini. Tapi Yang Berhormat, saya memandang pada jasa baik Yang Berhormat yang telah memberi pandangan yang baik tentang Jonkers Walk, dan saya rasa memang ada pengaruh kalau satu pandangan yang bernas diberi kepada Menteri Besar Terengganu yang nampak gayanya tidak memandang hasrat rakyat ramai, kerana dia masih menafikan sebahagian besar daripada NGO-NGO dan rakyat Terengganu menentang projek tersebut yang merupakan warisan hidup, bukan warisan mati seperti satu bangunan, tetapi budaya hidup jual beli orang Malaysia dan orang Melayu Malaysia. Terima kasih. Terima kasih Menteri. Saya
Pertamanya nak minta supaya pihak Kementerian Pelancongan ini dapat mengenal pasti pintu-pintu masuk dalam negara kita yang sepatutnya jadi first impression pelancong. Sebagai contoh, Sepang adalah pintu masuk daripada lapangan terbang itu. Dan saya dapati kalau lihat di Sepang itu banyak pekan Sepang yang lama sendiri masih lagi ketinggalan. Mungkin saya ingin mencadangkan supaya pihak menteri dapat mengambil inisiatif untuk memajukan kawasan-kawasan di sekitar pintu masuk. Betul juga, walaupun isu ini dia melibatkan soal pembinaan rapid pengerang ni. Saya minta kalau boleh pihak Menteri Pelancongan juga mengambil kira. Saya ingin supaya kalau boleh Menteri Pelancongan sendiri pergi melawat kawasan pengerang itu, sebab sebenarnya dia adalah satu kawasan yang cantik, kawasan tepi pantai yang cantik, yang sepatutnya kawasan-kawasan seperti ini kita majukan sebagai kawasan pelancongan. Apabila kita buat satu program rapid itu, dia kawasan pelancongan itu akan terjejas. Sepatutnya kita menaik tarafkan kawasan itu dan kita jaga dia supaya dalam konteks itu saya kata kita patut kekalkan sebagai satu kawasan warisan. Supaya warisan orang di situ, kalau kita cakap pasal orang Melayu, situ majoritinya orang Melayu. Jadi sepatutnya kawasan-kawasan itu, kawasan-kawasan itu kita patutnya Kuda tinggi. sekejap lah. Itulah saya ke? Saya bukan menteri, sabarlah. Betul, nak cakap ni. Jadi saya minta supaya Menteri Pelancongan ini mengambil kira tentang soal itu, dan saya juga mengucapkan tahniah lah kepada Barisan Nasional ini, dan saya harap menteri nanti jangan takut kalau menteri kalah pun akan dapat jadi dilantik, seperti mana Rais Yatim akan dilantik, Bekal Menteri Pelancongan dilantik. Jangan takut, bertaraf menteri. Sami Belu pun dilantik bertaraf menteri. Jadi kalau kalah pun jangan takut, akan dilantik lepas ni. Terima kasih. Soalan. Habis Menteri, saya Kota Tinggi nak... Tuan Tua, saya pertamanya Kota Terengganu tadi saya ambil maklum lah. Saya akan cuba menulis surat, kalau tidak terlambat lah, akan menulis surat kepada Menteri Besar Terengganu untuk memelihara pasar payang ni. Ya. Terima kasih. Dan Yang Berhormat Sepang, saya belum melawat ke Pengerang. di Pengerang ni, di apa ni Daerah Kota Tinggi ni. Kota Ada Tinggi nak yang cakap ada sikit. sungai, situ Sungai Kapal, sungai banyak sungai lah situ. Di mana? Di Pengerang. Pengerang ke mana? Kawasan tempat Johor lah. Oh, Yang Berhormat bukan Sepang. Tak, saya ini isu nasional. Okey. Oh, saya ingat Pengerang ni di Sepang. Ni nak Kota Tinggi nak cakap Ni sikit. masalah geografi tak lulus. Tak, bukan tak Masih dulu betul. sebab tak pernah lagi orang cakap ahli parlimen Sepang. Bangun cakap Tak, tentang saya- Pengerang saya- ni. tak, Patut Pengerang ini- nak cakap. Jadi sebab saya nak jawab iaitu, saya duk ingatkan dalam kawasan Yang Berhormat, saya belum melawat negeri Selangor lagi. Jadi kalau ada apa-apa perkara yang Yang Berhormat fikirkan, iaitu saya perlu melihat katalah macam tadi di Sepang tadi apa ke. Kalau ada tempat-tempat yang saya perlu melawat, Yang Berhormat bagi tahu. Nanti apabila saya melawat negeri Selangor sebagai menteri nanti, ya, saya akan pergilah ke tempat-tempat Yang Berhormat lah, ya. Habis Nanti Kota Tinggi. nanti. Kota Tinggi. Baru. Tak, Kota Baru. Yang Dipertua. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Pertamanya saya bila menyentuh mengenai aspek pelancongan ini, saya sekali lagi lah nak mengulangi satu penghargaan saya dan juga mungkin pujian saya lah kepada Yang Berhormat Menteri sebagai Menteri Pelancongan yang daripada awal lagi telah memberi satu kenyataan bahawa dalam aspek pelancongan ini ia merupakan satu national interest ataupun common interest. Dia tidak kira negeri mana dan sebagainya. Malahan kalau di Malaysia ini satu negeri tidak maju pelancongannya, orang akan kata sebahagian daripada Malaysia tidak maju. Dan ini yang berlaku sebelum ini Yang Berhormat. Sebelum ini saya berpengalaman sebagai Exco Pelancongan Kelantan. Kami tidak mendapat kerjasama dan juga apatah lagi bantuan daripada Kementerian Pelancongan
dalam mempromosikan pelancongan ataupun kita menjayakan tahun melawat negeri Kelantan 2008-2012. Malahan ada pula entiti-entiti yang diwujudkan di Kelantan itu yang seolah-olah ingin bersaing, malahan mencabar otoriti pelancongan di negeri Kelantan, seumpamanya TIC, Tourist Information Center dan sebagainya. Jadi oleh sebab itulah saya mengharapkan mulai daripada era ini, tahun ini atau penggal ini, Kementerian Pelancongan turut memberikan perhatian, mempromosikan pelancongan di seluruh negara termasuk negeri-negeri yang mungkin tidak di bawah Barisan Nasional. Kerana di negeri-negeri ini mungkin potensi untuk pelancongan itu adalah amat-amat menggalakkan. Hanya dengan bantuan dan juga kerjasama daripada Kerajaan Persekutuan, daripada Kementerian Pelancongan terutamanya, saya yakin dan percaya bahawa pelancongan di negeri ini akan melonjakkan pelancongan di negara kita seluruhnya. Jadi saya minta penjelasannya, Muhammad. Terima kasih. Menteri minta Tuan Ketua, saya nak ucap terima kasih kepada Yang Berhormat Kota Baru. Memang betul seperti mana Yang Berhormat sebut, iaitu saya secara berseluruh saya kata apabila reporter tanya saya macam mana dengan pelancongan di Selangor, Pulau Pinang dan juga Kelantan. Jadi saya kata paling terakhir saya siasat ketiga-tiga negeri ini masih dalam Malaysia. Jadi sebab itu pelancongan di negeri ini adalah cukup penting kepada kita. Tambah pula kita tahu macam di Kelantan merupakan cradle of Malay culture, ya, Yang Hormat ya. Sebab kalau tengok daripada senarai orang kata apa, jenis-jenis kebudayaan, tarian ke ataupun dikir barat ke apa, sebahagian besar daripada yang disenaraikan itu semua datang dari Kelantan. Jadi kalau kita, oleh kerana sekarang ni pun Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan, jadi kalau diketepikan Kelantan, maka saya rasa sebahagian besar daripada kebudayaan Melayu itu akan diketepikan. Dan ianya akan merugikan kita kalau kita tidak menggalakkan pelancongan untuk melihat sendiri tentang perkembangan kebudayaan Melayu di Kelantan. Di Pulau Pinang pula, kalau kita tengok UNESCO telah pun mengiktirafkan, betul Yang Ketua Menteri ya, dia telah mengiktirafkan Georgetown kan sebagai listed UNESCO punya, orang kata apa benda Yang Hormat? Sila tolong saya. World Heritage, warisan dunia. Ya, saya nak ucap tahniah lah. Saya difahamkan itu bahawa Georgetown Jazz Festival baru ni telah mencapai kejayaan. Cuma terkilan sikit sebab tak hantar jemputan kepada saya. Lain kali jangan buat macam tu. Okey. Jadi dan Selangor. Selangor juga merupakan sebuah negeri yang juga kaya dengan pelancongan, tempat-tempat produk pelancongan dan macam-macam. Jadi kepada saya apa yang saya pentingkan ialah sasaran saya pada tiap-tiap tahun. Iaitu pada tahun ini tidak silap saya kita cuba nak mendapat 26 juta lebih tak silap saya jumlah kehadiran pelancong negara kita dengan risit yang juga dalam 65 bilion ringgit Malaysia. Ini sasaran saya. Jadi kalau saya ketepikan Selangor, ketepikan Pulau Pinang, ketepikan Kelantan, bermakna apa yang kita sasarkan untuk tahun ini tidak akan tercapai. Kerana ketiga-tiga negeri ini merupakan negeri yang mempunyai tarikan pelancongan yang begitu kuat. Jadi sebab itu jangan bimbang Yang Hormat. Apa yang telah saya sebutkan itu, saya akan laksanakan dan saya sudah pasti akan memberi segala pertolongan dan bantuan federal kepada ketiga-tiga negeri ini. Dan saya boleh beri jaminan Ketua Menteri pun ada kat depan ni bagan, itu saya tidak akan menganaktirikan Pulau Pinang, ya, jangan bimbang, dan juga Selangor dan juga Kelantan. Okey, Kota Tinggi. Pak Menteri. Kota Tinggi. Kota Tinggi. pokok senah. Terima kasih Menteri Pelancongan, akan saya cukup hebat. Saya ingin mendapat penjelasan daripada Yang Berhormat. Sejauh mana pihak Kementerian Pelancongan melihat sektor pelancongan dalam yang berkaitan dengan soal ibadah, berkaitan dengan soal keagamaan.
Sebab saya melihat bahawa dia mempunyai satu kelainan tarikan untuk melihat. Umpama contoh saya katakan, memanglah pergi ke Mekah, umrah itu merupakan satu ibadah, pergi haji. Tetapi akhirnya dia memberikan pulangan dalam sektor pelancongan bagi negara Arab Saudi. Jadi itu saya nak tunjuk contoh bahawa ada tempat-tempat di negara kita ini yang ada unsur-unsur sebegitu. Umpamanya macam di negeri Kelantan. Ada satu kelainan di negeri Kelantan. Umpamanya yang menjadi perhatian orang pada setiap pagi Jumaat. Kuliah bekas Yang Amat Berhormat MB Negeri Kelantan, Tuk Guru Ni Aziz. Dia sangat menarik perhatian sejak daripada beliau menjadi Menteri Besar pun menjadi tarikan perhatian daripada masyarakat, bukan sahaja masyarakat dalam negara Malaysia tetapi masyarakat luar. Untuk satu nak ikuti kuliah, tetapi dia menjadi sektor pelancongan dan juga pembangunan usahawan kepada masyarakat tempatan. Begitu juga saya melihat dalam konteks berbuka puasa di padang perbandaran Kuantan, depan masjid, kalau ada orang Kuantan. Inisiatif orang ramai berbuka puasa atas padang, bawa makanan sendiri secara berkeluarga dan juga secara rakan-rakan. Tahun sudah saya pergi, sebab bila saya buka dalam internet, saya lihat ada satu imej. Jadi saya kata, apa keistimewaan? Jadi saya pun pergi. Menarik hati saya itu untuk pergi berbuka puasa di padang secara orang ramai. Dan akhirnya Jabatan Agama di Kuantan itu sendiri mengadakan tazkirah Ramadan di atas padang itu dengan menyediakan tempat dan sebagainya. Jadi saya katakan bahawa unsur-unsur beginilah kalau umpamanya di dataran merdeka, kalau dibuat majlis berbuka puasa secara orang ramai, bawa makanan sendiri, kementerian sedialah seminggu sekali sedia nasi biryani Pulau Pinang sedia seminggu sekali umpamanya. Yang lain itu semua orang bawa sendiri. Sediakan tempat satu tazkirah, kemudian tempat untuk orang bersembahyang, beribadah, sembahyang maghrib dan sebagainya. Jadi ini akan menjadi satu tarikan baru sebagai satu bidang dalam bidang pelancongan. Minta jelasan. Kalau kerai ada apa? Pokok senar. Saya nak maklumkan itu bahawa Malaysia sebenarnya telah dipilih sebagai orang kata apa, destinasi turisme Islam yang pertama di seluruh dunia. Ya, ini survey dilakukan oleh Crescent Tourism Singapura. Maknanya Muslim tourism di dunia ni Malaysia nombor satu. Dan saya percaya apa yang Mak sebut tu boleh jadi produk tourism kita. Cuma kalau boleh minta kuliah tu dalam bahasa Inggeris, boleh, maknanya orang boleh kalau kerai gelap pula. Saya serius ni. Ya. Dan sebenarnya mungkin yang Mak tak tahu. Memang pada tiap-tiap tahun apabila musim Ramadan, bulan puasa, memang orang Yaman, orang Arab, mereka memang datang ke Malaysia. Tengok, ada belah hantu raya. Kita boleh tahu mari. Ni dia. Buka puasa. Kebudayaan ni termasuk untuk bomo sekali. Kena. Kira kebudayaan tu. Bomo, dukun semua tu. Buka puasa sudah dibuat di Dataran Merdeka pada tahun 2012. Oleh pihak Jabatan Kebudayaan Kesenian, jadi kita Kesenian Negara, kita akan buatlah. InsyaAllah ya Mak, insyaAllah. Ya, boleh. Nanti saya tanya dengan pegawai saya. Ya. Jadi Islamic tourism ni memang Malaysia negara destinasi nombor satu. Ini survey dibuat oleh Singapore punya Crescent Tourism, tak silap saya. Dan betul, maknanya kita mempromosikan Islamic tourism. Ini kita lakukan dan saya membukakan saya punya pejabat lah di atas segala pencarangan apa-apa produk yang ada. Nak buka puasa macam di Kuantan ke ataupun di tepi sungai Kerai, di Kuala Kerai ke. Kalau ramai boleh bagi tahu. Mungkin makan ikan kerai sekali. Ya. InsyaAllah Muslim Tourism adalah satu daripada produk kita. Ya, Bukit Katil. Terima kasih Yang Berhormat Menteri dan si Speaker. Saya ada bangkitkan di dalam ucapan yang lalu berkaitan dengan diplomasi budaya.
yang sewajarnya dimanfaatkan oleh kementerian sempena dengan Tahun Melawat Malaysia 2014. Jadi bukan sekadar produk pelancongan tetapi juga pemerkasaan dan penyebaran budaya. Kerana kekuatan negara ini adalah keragaman budaya. Itu yang pertama. Yang kedua, saya ingin bangkitkan juga tentang dasar kebudayaan kebangsaan tahun 71. Apakah kementerian tidak bercadang untuk menambah baik dasar ini? Sebab saya fikir satu elemen penting dalam kementerian kebudayaan ini adalah pemerkasaan dan kefahaman budaya dan keragaman budaya itu sendiri. Misalnya, kalau katakan menteri saja berbudaya, tapi yang lain belum berbudaya lagi, masalah juga. Misalnya kalau kita tengok sewaktu kempen pilihan raya yang lalu, kita lihat kalau seseorang atau mana agensi kerajaan itu atau mana-mana media memahami budaya Melayu misalnya, saya yakin tidak akan ada serangan-serangan, fitnah, mengaibkan dan memalukan kalau kefahaman budaya Melayu itu dihayati. Tapi oleh kerana budaya Melayu itu tidak difahami dan keragaman budaya itu tidak dihayati sepenuhnya, maka berlakulah kempen-kempen yang jahat dan curang ini. Jadi saya minta satu pencerahan daripada kementerian supaya ada ketegasan di dalam hal ini. Malah kalau perlu rangka satu undang-undang yang memastikan mana-mana yang melanggar kebudayaan ini boleh kita kenakan tindakan juga, saya fikir wajar. Terima kasih. Tuan Ketua, cultural diplomacy ini adalah sememangnya satu perkara yang sebenarnya diamalkan oleh banyak negara. Kerana menerusi budaya, kita akan dapat mengenengahkan Malaysia dan daripada situ kita boleh dapat mempengaruhi pandangan-pandangan orang-orang luar terhadap diri kita. Jadi sememangnya cultural diplomacy itu satu daripada perkara yang dititik beratkan oleh kementerian. Dan saya akan memberitahu kepada pegawai saya tentang kalau yang buat sebut dasar kebudayaan tahun 71. Dah lama tu nah, 40 tahun lebih. Jadi saya ingat kita bolehlah lihat semula. Mungkin kita boleh memulakan satu proses untuk review dasar kebudayaan tahun 71. Kuala Kangsar. Minta maaf Kuala Kangsar. Terima kasih. Pasal di situ tak nampak. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Tadi saya rasa Yang Berhormat Menteri terlupa satu perkara selain daripada merasmikan program-program yang telah disebutkan. Baru-baru ini Yang Berhormat Menteri telah merasmikan Carnival Visit Malaysia Year tahun 14 di Kuala Kangsar 2 hari sudah, dan saya ucapkan terima kasih dan tahniah kepada Yang Berhormat Menteri dan juga membuat rondaan di luar daripada program di atas bot dalam Sungai Perak untuk melihat potensi Sungai Perak di waktu malam. Dan tambahan daripada itu, saya tak sempat untuk menyatakan perkara ini di mana terdapatnya banyak produk-produk dan juga artifak-artifak pelancongan khususnya di Kuala Kangsar dan di tempat-tempat lain yang telah tertakrif sebagai bersejarah tetapi tidak termasuk di dalam akta warisan ataupun listed ataupun di bawah Antiquities Act. Jadi saya harap Yang Berhormat Menteri dapat meletakkan produk-produk dan artifak-artifak yang bersejarah menjadi di bawah akta warisan supaya dia dapat dikekalkan, dapat dijaga dengan baik untuk menarik pelancong. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat kerana telah mengumumkan lawatan saya ke negeri Perak, dan insya-Allah itu tiap-tiap negeri ni kita melawat bukan sekali tapi 2-3 kali lah sebab negeri ni besar. Dan apa yang dicadang oleh Yang Berhormat itu saya ambil perhatian berkenaan dengan warisan kita ya. Cuma saya nak menambah tentang Ipoh Barat. Semalam saya pergi Ipoh Barat, buntung tau, you tak ada. Sebastia Pusat, apa saya tak panggil pula? Bukan kacang putih. Dia Persatuan Kesenian Sebastia, Jalan Feraya. Ingat Yang Berhormat tak tahu lah, kawasan sendiri kan? Tak tahu betul? Okey, tak apa. Dia pun lawan you kan, dia jadi calon kan. Yang Berhormat, saya nak sebut sini, Perak ni, bilangan penginap hotel Yang Berhormat sebut tadi, iaitu Yang Berhormat kata di Perak menurun ya, banding negeri lain. Bukan menurun tapi tak memuaskan jika dibandingkan negeri lain. Bilangan penginap hotel bagi negeri Perak adalah seramai 2,427,716
pada tahun 2012, iaitu peningkatan sebanyak 0.56% berbanding tahun 2011, iaitu pada tahun itu cuma jumlahnya 2,414,271. Jadi trend dia meningkat. Daripada jumlah ini, 411,292 adalah merupakan penginap asing berbanding dengan 2,016,436 adalah pelancong domestik pada tahun 2012. Jadi 411,000 lah penginap asing. Jadi itu sedikit statistik saya nak bagi kepada Yang Berhormat. Tuan Ketua, saya dah bagi sejam ni. Jadi saya sikit pasal hotel. Dua lagi dua. Okey. Menteri Kasih Puron Ladi Bakri diberikan sekali. Ya. Bagi Bayan Baru. Ni orang baru. Bayan Baru. Bayan Baru. Tan Sri Yang Ketua, Yang Berhormat Menteri, saya nak tanya pandangan Menteri. Apakah kelebihan program Carnival seperti Warna-Warni Malaysia, apa-apa Citra Rasa Malaysia, Hot Air Balloon dan sebagainya berbanding dengan infrastruktur yang tourism infrastruktur. Sebab saya bandingkan, kalau kita tengok negeri-negeri seperti Singapura, mereka kurang berbuat program-program Carnival. Mereka lebih buat invest dalam infrastruktur seperti theme park yang baru, pelbagai lah, theme park cable car yang baru dan sebagainya. Jadi saya nak minta pandangan, kerana saya rasa kita banyak belanja yang dalam program Carnival yang 2-3 hari saja. Kalau pelancong dia masuk, dia tak pergi program itu, dia bukan ditarik oleh program tersebut. Dan kalau mereka tak pergi, jadi saya rasa ROI itu tak berapa berbaloi. Itu soalan nombor satu. Kedua adalah saya sering terima komplain tentang basic lah, tentang tandas kita di tempat-tempat pelancongan. Saya tahu ini mungkin bukan di bawah menteri, tapi saya rasa kabinet kena bincangkan. Saya tahu bahawa dulu ada KPKT ada peruntukan untuk naik taraf semua tandas-tandas. Saya rasa kalau boleh kita menteri boleh minta juga peruntukan untuk naikkan taraf tandas-tandas kita di kawasan pelancongan. Sebab kalau kita mempunyai impression yang baik, mereka akan bawa dia punya kawan-kawan mereka juga. Ketiga adalah tentang soal Pulau Jejak, dan saya rasa Pulau Jejak mempunyai potensi yang cukup besar dari segi pelancongan. Tapi malangnya dia diuruskan oleh UDA, Urban Development Authority, yang kurang bermaya. Dan UDA ada joint venture dengan PDC. UDA dapat 51%, PDC 49%. Dan kalau mereka Ketua Menteri pun ada di sini, Ketua Menteri cuba nak berbincang dengan UDA, nak buat program bersama atau naik taraf dan sebagainya, kooperasi yang lebih baik, tapi tidak berjaya. Dan mereka tidak memberi kerjasama yang mencukupi. Saya dan Ketua Menteri pun pernah offer nak beli share untuk kita kerajaan negeri memajukan Pulau Jejak di Bayan Baru. Tapi masih tidak berjaya. Saya minta bantuan daripada Menteri, boleh? Terima kasih. Tuan Ketua, pertama ni Carnival ni penting. Ibaratkan macam ni. Kalau kita ada sebuah syarikat, kemudian kita nak buat public listing. Kalau Yang Berhormat tengok, apabila nak buat public listing tu mesti ada Carnival. Maknanya press conference lah. Dia akan mengadakan orang kata apa? Dia panggil satu orang menteri ke orang besar-besar ke untuk melancar, melancar dia punya listing. Kerana apa? Kerana nak maklum kepada orang-orang yang di sana, public, untuk melabur. Jadi begitu juga dengan Carnival. Carnival ini tujuannya ialah untuk kita nak orang bagi tahu kepada orang-orang luar, asing tentang Carnival itu. Sebab yang kena ingat, bila kita buat Carnival, kita panggil orang kata jurnalis-jurnalis daripada mega fam kita. Dia ni kita jemput 100-200 orang, mereka yang datang ke negara kita untuk Carnival itu. Kemudian kita hantar dia ke beberapa buah negeri untuk dia menulis dalam dia ada travel journalist,
Dengan cara itu, mereka akan tulis. Kalau dia datang daripada negara China, dia akan tulis dalam bahasa Mandarin di negara dia. Kalau daripada India, kalau daripada Tamil Nadu, dia buat dalam bahasa Tamil. Jadi kita perlu mengadakan karnival-karnival seperti ini kerana dia melancarkan kita punya program macam Citra Warna. Orang dah tahu pada tiap-tiap tahun ada. Pada tiap-tiap tahun akan datang Mega Fam punya jurnalis ini datang, dia menulis tentang betapanya kaya kita dengan Menteri saya celah sikit lah sebab tapi saya jawab lah, saya nak jawab. Berjuta-juta kita spend. Saya rasa ROI itu tak You must remember, our tourist receipt is 65 billion. What is kalau kita belanja pun untuk seluruh Malaysia kita ada dengan carnival. Macam kata di Georgetown Festival, Jazz Festival. Orang kenal walaupun 2-3 hari, tapi you kena ingat, orang datang ini, kalau orang yang berminat dengan jazz, dia akan datang. Dia akan duduk di hotel. Ya, dia duduk di hotel. Kapal terbang akan membawa mereka. Kedai-kedai makan akan mereka akan makan di kedai-kedai. Jadi dia ada spin-off dia. Jadi kalau pada tiap-tiap tahun kita punya tourism receipt is 65 billion, 65 billion kata. Baru ni 60 billion last year. Apa kalau kita cuma belanja 6 million untuk mengadakan festival di seluruh negara kita? Is investment. Duit yang kita guna untuk perbelanjaan ini is actually investment. Dia bukan bayaran hangus. Dia bukan kita belanja hangus. Dia certainly kalau kita mau menarik return on investment, you kena invest. Jadi kalau kita nak pada tahun hadapan 65 billion, takkan kita duduk diam saja, tak usah ada festival apa-apa. Siapa nak mari? Siapa nak tahu tentang VMY 14 tahun hadapan? Jadi we have to spend. Kita kena belanja dan anggaplah perbelanjaan untuk festival ini semua sebenarnya ialah merupakan pelaburan untuk mendapatkan lebih banyak wang yang masuk ke negara kita. Orang akan tanya macam kata Barcelona datang di sini. Apa untuk? Tapi bila orang tahu tiap-tiap tahun kalau Barcelona akan datang ke Chelsea akan datang, mereka akan datang ke negara kita. Mereka akan duduk, bila dia takkan duduk satu malam, lepas tengok bola balik, dia akan duduk negara kita. Dan kalaulah pendekatan ini tidak betul, macam mana China, Thailand, Singapura, Indonesia, semuanya mau menganjurkan pasukan bola sepak Spanish League, British English League datang ke sini. Bermakna memang kita kena belanja. Kalau kita tidak belanja, kita akan ketinggalan. Sebab tu orang kata program-program macam Metallica ke, band datang ke, itu sebenarnya mendatangkan return investment yang begitu besar jika dibandingkan dengan berapa yang kita laburkan di situ. Ya. Jadi last sekali Menteri kasih satu peluang kepada Bakri. Bakri. Kawan saya lama. Okey, terima kasih. Wakil Menteri Labuan. Setuju dengan Yang Berhormat atas respon yang diberikan kepada rakan saya di Bayan Baru bahawa kita kena spend yang dianggap sebagai satu pelaburan untuk menarik pulangan wang yang besar. Tetapi saya lebih melihat apa yang dimaksudkan oleh rakan saya Bayan Baru tadi ialah supaya dalam perbelanjaan kita itu jangan ada unsur-unsur seperti mana yang pernah saya dan juga kalau tak silap saya Seremban pernah bangun dalam sidang yang lalu apabila diadakan satu persidangan berkaitan dengan pelancongan di sini. Perbelanjaan patah. Jadi ada perbelanjaan yang sangat dipertikaikan yang kami bangkitkan pada persidangan lalu. Jadi itu yang dimasukkan dari segi bagaimana kita nak menguruskan. Tapi dari segi untuk nak tarik pelancongan dan nak mendapat pulangan, saya pun setuju kita kena belanja lah. Tapi perbelanjaan yang sangat dinilai dari sudut keterusan dan sebagainya. Akhir saya nak sebut yang nak minta penjelasan kepada Yang Berhormat dan minta kerjasama Yang Berhormat. Ini bila datang bulan Ramadan ni, hotel-hotel ni akan buat buffet Ramadan. Tapi saya lihatlah bahawa saya pun setuju bahawa itu salah satu daripada daya tarikan pelancong datang ke Malaysia ni kerana ada buka puasa di hotel, berbagai-bagai juadah. Hari pertama ni di sini Tan Sri yang buat. Terima kasih Tan Sri. Terima kasih. Rusa bakar ke?
Jadi isu dia yang saya nak bangkit ialah harga terlalu mahal, terlalu mahal. Dan pernah ditimbulkan oleh Persatuan Pengguna Pulau Pinang, SME Idris pernah buat kenyataan, pembadiran lebihan makanan yang begitu banyak dalam negara kita, antaranya pada bulan Ramadan. Jadi antaranya ialah sumbangan daripada hotel-hotel ini. Dan saya pernah bertanya kepada pekerja-pekerja hotel, saya tanya mereka, kalau bulan puasa ni bila tak habis macam mana? Dia kata tak habis buang, tak boleh bawa balik, makan di sini boleh, dia kata. Jadi buang, lambatkan. Jadi isu yang saya nak tekankan di sini ialah harga yang terlalu mahal. Sehingga RM100 lebih untuk satu kepala. Buka puasa ni nak makan banyak mana? Jadi bermakna bahawa keuntungan berlipat ganda yang diambil oleh pihak hotel ini mesti dikawal. Saya minta lah kerjasama menteri untuk pastikan supaya orang-orang lain pun, orang biasa pun, paling-paling tidak pun mereka pun boleh pergi. Kalau saya sendiri tak mampu, melainkan kalau yang berhormat menteri belanja saya, lainlah. Rengas, kota tinggi nak jelas sikit. Tuan Ketua, tamanya saya nak sebutlah. Saya telinga masih okey lagi. Saya dengar yang Bayan baru sebut, mengapa perlu ada festival. Bukan kata kena belanja berhemah, memang kita kena belanja berhemah. Tapi dia tanya mengapa perlu. Jadi saya sebut perlu kerana kita, we have to invest, ya, melabur. Kedua, Yang Hormat, saya ingat kita tak mampulah untuk memberitahu kepada hotel-hotel supaya pastikan harga jangan mahal. Kerana kita ni sekarang berada dalam, orang kata, free market. Ini tak boleh. Sebab kalau kita lakukan perkara ini, maka kita akan menyekat. Kalau kita akan menyekat, ini akan mendatangkan masalah. Tak apalah, Yang Muat tunggu saya belanja lah. Tak apa. Kota tinggi lah. Saya kota tinggi. Saya nak. Lepas ni, Kota tinggi. Okey, tadi terima kasih. Kota tinggi kita tadi sebut Sepang sebab warisan. Sebenarnya di Kota Tinggi ni sinonim dengan sejarah. So warisan di sana kita ada belangkas, kunang-kunang, industri burung walit yang besar, sand and surf, juga termasuk inap desa di kawasan-kawasan Felda. Jadi saya nak tanya Pak Menteri, apakah mekanisme yang boleh kita buat untuk mempopularkan lagi dari segi branding, penjenamaan, promosi, mekanisme training dan sebagainya untuk supaya elemen ini boleh dikembangkan, dan adakah Pak Menteri bercadang untuk macam mewajibkan pelajar-pelajar luar negara ataupun ahli-ahli multinasional dipermet ke untuk tinggal sehari dua? Kerana ini selaras dengan cadangan kalau boleh kita mereka tinggal bukan saja di kawasan bandar, di hotel-hotel, tapi di kawasan inap desa yang penuh dengan kebudayaan dan touch base di kawasan luar bandar. Terima kasih. Terima kasih Yang Amat Kota Tinggi. Saya ambil maklum apa yang Muhammad sebut, dan sememangnya lah kita mahu iaitu kalau orang datang bukan hanya sebagai day trippers, tapi spend the night, belanja lebih, dan apa juga yang dibangkit dari Muhammad itu saya akan bincangkan dengan pegawai-pegawai saya untuk kita laksanakan. Ya, yang penghabisan sekali, Bakri. Okey. Terima kasih Menteri memberi satu peluang kepada Bakri. Di sini saya nak tanya, adakah kementerian boleh menjalin kerjasama dengan Kementerian Kesejahteraan Bandar dan Perumahan dan Kerajaan Tempatan serta Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar untuk menaik taraf tebing Sungai Muar dan Tanjung Ketapak Muar untuk menaik taraf untuk tujuan menarik lebih ramai pelancong ke daerah Muar dengan adanya tempat-tempat menarik. Yang kedua, daerah Muar merupakan sebuah bandar yang dilaja, mempunyai banyak warisan sejarah dan kebudayaan. Contohnya, Kubu Buntayen dan Kota Pukutis dan bangunan-bangunan Mahkamah Tinggi dan Sekolah Tinggi Muar. Adakah pihak kementerian berhasrat untuk membangunkan lokasi-lokasi ini agar menjadi satu lagi lokasi pelancongan? Adakah kementerian boleh memulakan inisiatif bersama Universiti Tempatan dan pekaji sejarah untuk mengkaji dan menyelidiki warisan sejarah ini bagi tujuan memulai hada untuk tetapan generasi akan datang? Yang akhir sekali saya ingin menarik perhatian kementerian berhubung Persatuan Tarian Singa Kun Seng Kun yang telah memenangi 40 pertandingan di peringkat antarabangsa
Namun, mengapakah pihak kementerian hanya baru sekali sahaja memberikan bantuan kepada persatuan ini yang telah mengharumkan nama negara di pesara dunia? Sekian, terima kasih. Soalan Yang Mohd Bakri, nombor 1 boleh, nombor 2 boleh, nombor 3 boleh, nombor 4 Yang Mohd tolong bagi tahu saya, ini pun kali pertama saya dengar tentang tarian singa ni. Sebenarnya memang saya mau mempamerkan the best dalam kita punya karnival-karnival akan datang seperti Citra Warna pada tahun depan. Kita nak menunjuk cuma yang the best. Dan saya ingin menyebutkan sini itu bahawa Malaysia Truly Asia ini bermakna bahawa tidak ketinggalan iaitu budaya masyarakat Cina. Saya nak sebut di sini itu bahawa sama ada Lion Dance ke ataupun Moon Festival ke, ini merupakan budaya Malaysia, ya, bukan budaya negara Cina. Budaya Malaysia daripada keturunan ataupun komuniti Cina. Jadi ini semua Yang Mohd sebut, saya akan kalau boleh Yang Mohd bagi surat kepada saya, kita akan terus memberikan bantuan kepada mereka. Kalau betul Yang Mohd sebut dia world champion, saya ingat kita mesti memberi galakan kepada mereka. Dan seperti mana saya sebut sebentar tadi, mana-mana program kita, we want to exhibit the best in the world. Termasuklah tarian Cina yang sebut Yang Mohd sebentar tadi. Dan betul, saya dah jawab sejam lebih. Dan segala jawapan saya yang tidak boleh saya jawab sini akan menjadi jawapan bertulis kepada ahli Yang Berhormat. Terima kasih. Pertahanan.